Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, ahli jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya memohon maaf kerana saya ada suara tak berbaik pada malam ini. Tuan-tuan memandangkan dua tiga hari saya batuk, menyebabkan suara itu jadi serak. Tapi nampaknya PA sistem suara iklan ini kuat, jadi saya pun tidak tak perlu nak menguatkan suara ya. Jadi rasanya tuan-tuan boleh dengar dengan baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah sebagaimana jadual yang diletakkan, insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan sambungan tafsir Al-Quran surah Al-An'am. Surah Al-An'am iaitu surah yang ke-6 dalam tertib susunan Al-Quran Al-Karim. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan sambungan ayat yang ke-13 ya. Iaitu sambungan daripada kuliah yang lepas ya, kuliah yang lalu. Kita telah berhenti pada ayat yang ke-12 dan insyaAllah kita akan sambung ayat 13 pada malam ini dan beberapa ayat yang sempat insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samii'ul 'aliim. Jadi ayat yang ke-13, ayat yang beberapa ayat sebelumnya yang telah lepas dan juga ayat akan datang ini, Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia ini akidah tauhid. Mengajar kepada manusia ini supaya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu ya. Jadi ini kita panggil ayat yang menceritakan tentang tauhid, bukan sekadar untuk memberi maklumat saja kepada manusia, tetapi untuk menarik perhatian manusia dan mendorong manusia ini untuk beriman kepada Allah dan seterusnya mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah, yakni percaya Allah itu sebagai Tuhan. Yang kedua, dalam kepercayaan tersebut mesti kena mentauhidkan Allah, jadi tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kenapa seseorang hamba ini perlu mentauhidkan Allah? Ini ayat-ayat dia. Kenapa kita perlu tauhid kepada Allah? Mana bergantung hanya kepada Allah, berdoa dan menyuruh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan kenapa dia perlu ditauhidkan. Ini sebabnya. Sebab dia yang Tuhan sebenar. Adapun yang disuruh oleh manusia selain daripada Allah itu bukan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kita Tuhan-Tuhan ini macam mana, bagaimana yang dikatakan Tuhan. Kalau tidak, manusia tidak tahu. Manusia tidak tahu bagaimana yang dikatakan Tuhan itu, sehingga sebahagian daripada manusia dia kira
Apa sahaja yang dapat memberikan manfaat kepada dia itu Tuhan. Dan sebab itu sebahagian daripada manusia zaman dulu tuan-tuan, kita akan dapat tahu dalam Quran sendiri Allah Ta'ala cerita mereka sembah matahari sebab mereka lihat matahari ini dapat memberi manfaat. Ya, walaupun hebat, walaupun raja sekalipun, raja, Bilqis, pemerintah negara Sabak di Yaman, negeri Sabak di Yaman, tuan-tuan, sembah matahari. Walaupun pemerintah sekalipun cerdik, pandai, kalau tidak pandukan Al-Quran ini, dia tidak kenal Tuhan. Dia ingin bertuhan, tapi dia tidak akan dapat kenal Tuhan dengan sebaik. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu banyak tuan-tuan. Dalam Quran ni ayat tauhid banyak sangat. Sebab itulah kalau kita belajar tauhid melalui Quran berbeza. Kita belajar tauhid melalui kitab-kitab tauhid tidak sama. Dengan Quran lain. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya dengan Quran tu kita boleh mentauhidkan Allah. Dan sebahagian daripada manusia ni dia tersalah sangka. Apabila kita nak mencapai akidah tauhid ataupun nak berakidah betul, kita kena belajar kitab akidah. Betul? Saya kata tidak salah. Ya. Maknanya belajar kitab akidah betul lah, bolehlah kita nak belajar. Tapi dengan Quran tidak boleh kita untuk kenal Tuhan. Kan? Mana seolah-olah kita Allah ni tidak sempurna lagi. Ya, tidak sempurna. Mana tidak elok ataupun tidak baik untuk kita beriman betul-betul kepada Allah. Tak betul. Sebenarnya lebih lagi dengan Quran ini. Apabila kita, tapi kena belajar betul-betul tuan-tuan, kena belajar daripada awal sampai ke akhir. Kan? Lebih kuat lagi akidah kita daripada kita belajar kitab akidah itu sendiri. Kan? Sebab kitab yang paling sempurna untuk mengajar akidah kepada manusia, kitab Allah. Tidak ada kitab lain. Tuan-tuan rasa ada kitab lain lagi lebih hebat? Kalau ada, cuba bagi tahu. Ya. Mana kitab yang lebih hebat daripada Quran untuk mengajar akidah kepada manusia, supaya manusia kenal Tuhan? Tidak. Quran. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar kitab akidah, ia tidak ada cerita-cerita yang pelik-pelik Allah Subhanahu Wa Taala sebut seperti mana dalam Quran. Yang ada cerita pelik-pelik ni bagi nak membuktikan lebih lagi tuan-tuan dalam Quran. Kan? Dalam kitab-kitab akidah biasanya tuan-tuan, dia ajar kepada kita, kemudian dia datangkan dalil. Kan? Sebut suatu perkara dalil, sifat Allah, dalil akli, dalil nakli. Itu saja nak sabit sifat Allah sahaja. Kan? Tapi dalam Quran dia lebih. Ayat 13 kita tengok, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa was samiul alim. Milik Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada, yang berada. Sakana ni yang duduk diam pada waktu malam. Sakana bermakna dia diam pada waktu malam. Kan? Mana apa saja binatang-binatang, makhluk-makhluk yang jenis duduk diam. Kan? Ataupun sebahagian daripada binatang ni tuan-tuan, kalau siang hari dia bergerak, malam dia diam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut sakana fil lail, yang tidak bergerak pada waktu malam. Wan nahar, dan juga binatang-binatang yang bergerak ataupun makhluk-makhluk yang bergerak pada siang hari. Mana segala benda, segala tuan-tuan. Di sini di sini bermakna segala apa, semua. Tidak kira binatang ke apa, semua manusia ke tuan-tuan. Sebab biasanya kalau waktu malam kan, kita duduk diam. Kita sendiri pun tuan-tuan tidak aktif waktu malam tu untuk berehat. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain, waja'al layla libasa. Kan? Dalam ayat yang lain, al-layla subata. Malam ni untuk berehat. Kebanyakan daripada makhluk-makhluk ni tuan-tuan, bila waktu malam dia berehat saja. Tapi kalau waktu siang hari dia aktif. Kan? Tapi adakah semua makhluk tu begitu? Tidak. Kan? Sebahagian daripada makhluk ni tuan-tuan, dia aktif waktu malam. Dan juga siang hari tu dia relax, senyap saja. Kan? Jadi sama ada makhluk yang ada dua pergerakan, diam dan juga bergerak, ataupun memang jenis ada makhluk ini tuan-tuan, dia tidak bergerak, duduk situ. Kan? Daripada awal ciptaan dia sampai ke akhir duduk situ. Jadi makhluk Allah ni tuan-tuan banyak Allah Ta'ala cipta, macam-macam jenis.
Bukan kerbau, kambing saja yang kita tengok, tuan-tuan. Banyak berada di atas muka bumi, macam-macam lagi. Dalam laut saja tu, tuan-tuan, berapa banyak jenis ikan tu saja, jenis ikan, tuan-tuan. Ya, dulu saya tengok kuda laut, tuan-tuan, kuda laut dalam cerita. Duk ingat besar kuda sebab kita sebut kuda. Kan? Rupanya apabila kita pergi cek apa panggil KLCC lah, yang ada aquaria tu, kecil yang macam ibu jari rupanya kuda laut. Tapi apabila kita duduk punya mentari, tuan-tuan, sekecil itu apabila dia bertelur, kan, ribuan telur dia keluar. Allah SWT cipta. Itu yang macam-macam lagi. Kalau tuan-tuan tak mampu nak pergi dalam laut, nak menyelam, pergi aquaria cukup lah. Di situ kita tengok kebesaran Allah SWT. Kan, selain dalam lautan tu, bukan saja ikan saja, tuan-tuan, macam-macam jenis lagi yang hidup di lautan itu. Kita tengok pelik sangat. Ya Allah, kalau tak kenal Tuhan lagi, tak tahu kita ni. Kan, di situ sama ada yang tidak bergerak, yang bergerak ke, tuan-tuan, batu karang apa semua yang ada dalam laut. Tu dalam laut, dalam bumi. Di planet-planet lain, tuan-tuan, ada juga makhluk lain yang mungkin kita tidak tahu. Allah bagi tahu semua. Kan? Sama ada yang bergerak, yang tidak bergerak ni Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah. Allah bagi tahu. Milik Allah di sini yakni Allah cipta. Bila mana Allah Taala cipta, dialah yang memiliki, bukan milik kita, tuan-tuan. Kan? Yang jadi milik kita ni kita buat sendiri. Sebab tu manusia ni, tuan-tuan, dia jahil. Dia boleh rasa milik dia tu seolah dia yang cipta, padahal tidak ada apa pun yang dia cipta. Allah cipta semua. Apabila Allah Taala cipta, Allah miliki. Apabila Allah miliki, Allah berkuasa ke atas perkara tersebut. Sebab tu Allah berkuasa segala-galanya. Malik Yaumiddin, dia tu raja. Malik ni bukan raja saja, raja kita ni tak ada kuasa, tuan-tuan. Raja tu yang memiliki, yang menguasai. Sebab tu sebagian sebut yang memiliki, yang menguasai. Sama makna lah, tuan-tuan. Kan, kalau kita miliki, kita yang kuasai. Macam kereta kita, tuan. Kereta ni milik saya. Kan? Apabila milik saya lah yang berkuasa ke atas kereta ni. Kalau tuan-tuan nak pinjam, tak boleh. Kan? Jadi milik tu bermakna dia yang kuasai. Apabila Allah Ta'ala sebut dia memiliki segala-galanya, walau miliknya, apa yang berada di, apa yang diam pada waktu malam, wan nahar, dan juga yang bergerak pada waktu siang hari. Kan? Dalam tafsir dia sebut dengan mudah, milik Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya yang berada di langit dan juga di bumi, sama ada diam atau bergerak. Itu pula itu juga boleh kita terjemah. Sama ada makhluk yang duduk diam ataupun yang ini bergerak. Kan? Tidaklah kata yang bergerak ni Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kan? Maknanya tak bergerak tu milik kita. Milik Allah semua. Bahkan tidak ada pun sesuatu, kan, yang dimiliki oleh selain daripada Allah. Tak ada, milik Allah semua. Wa was-sami'ul 'alim. Kan? Sama ada yang tersembunyi dalam tafsir itu, sama ada yang tersembunyi, yang zahir, yang kita nampak, kita tidak nampak, kecil besar ni, tuan-tuan. Bermakna apa sahaja. Sebab kadang-kadang makhluk Allah ni, tuan-tuan, ada yang halus sangat sampai kita tidak nampak. Nak tengok dengan mata kasar tu tak nampak. Kena tengok, kita kena guna mikroskop baru nampak. Kan? Yang besar, sebesar-besar makhluk arash Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebut arash, mungkin kita tidak nampak, tuan-tuan. Yang kita nampak langit. Langit sebesar-besar makhluk. Kok kita nampak lah. Kan? Walau tuan-tuan, langit ini dia ada 7 lapis. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 7 lapisan. Dan dalam hadis Nabi sebut perumpamaan bumi dengan langit. Pertama, seperti sebentuk cincin yang berada di tengah-tengah padang pasir. Mana bumi itu seperti cincin, padang pasir itu seperti langit yang pertama. Kalau kita pergi tengah-tengah padang pasir, tuan-tuan, kita keliling, kita pandang sekeliling kita, tengok luar sungguh padang pasir, macam lautan. Kemudian kita ambil cincin kita letak tengah-tengah padang pasir. Kan? Yang pada yang cincin itu seperti bumi. Padang pasir yang luas itu seperti langit yang pertama. Memang betul, tuan-tuan. Ahli sains pun dia menerima perkara begini. Matahari ini, tuan-tuan, mengikut kajian ahli sains, berapa besar, berapa ratus kali ganda lebih besar daripada bumi. Tapi masih berada di bawah langit baru. Kan? Dan planet-planet yang lain yang besar masih berada di bawah langit. Bahkan kita kata jutaan planet ni yang berada
Kan planet-planet ni bukan kita kata berapa belah planet kan, yang dikaji oleh ahli sains. Pluto yang dia kata yang paling jauh sekali kan. Bukan itu saja, mereka sendiri pun timur. Mereka sebut tu nama-nama planet-planet tu yang mereka dapat kaji, yang mereka dapat capai. Tidak bermakna sebanyak itu. Jutaan planet lagi yang tidak tercapai oleh panca indera manusia untuk tengok. Banyak lagi tuan-tuan. Kan? Tapi semuanya berada di bawah langit. Atas daripada langit pertama apa dia? Tak tahu apa tuan-tuan kita berada atas. Yang tahu Nabi. Sebab Nabi SAW sudah melepasi langit yang ketujuh. Kan? Kemudian Nabi kata perbandingan langit yang pertama dengan langit yang kedua seperti sebentuk cincin di tengah-tengah padang pasir. Sebagai riwayat menyebut seperti tapak tangan berada di tengah-tengah padang pasir. Tak kira lah tapak tangan ke cincin, bandingnya pun besar. Dan berbandingkan langit kedua, langit ketiga seperti sebentuk cincin di tengah-tengah padang pasir, sehingga ke langit ketujuh, sehingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Luah sangat alam ini tuan-tuan. Tak tahu betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, tapi oleh kerana manusia ni tuan-tuan, dia tidak sedar benda-benda begini. Ya, dia tidak sedar langsung. Ya. Jadi kesemuanya ini adalah makhluk ciptaan Allah, wa Samiul Alim. Kemudian dia bagi tahu, tidaklah sebesar-besar ini ni, maknanya kita ni kadang-kadang tuan-tuan, apabila kita buat sesuatu benda ni besar atau luar, sampai satu tahap kita sendiri pun tak tahu apa benda berlaku. Kan? Macam contoh madrasah, tuan-tuan. Kalau madrasah tu luas sangat kita bina, kan? Sampai satu tahap kita tidak tahu apa yang berlaku dalam kawasan madrasah kita. Sebab apa luas sangat. Kebun, contoh kebun. Kita ada, kalau 1 ekar kebun, mungkin kita boleh pantau, tengok tuan-tuan. Mudah untuk kita tengok kan? 1 ekar, kan? Tapi kalau ada 10 ekar macam mana? Kita boleh tengok, perhati. Kita tidak tahu, mungkin dalam 1 ekar kawasan tanah tu kita boleh tahu. Tapi kalau ekar yang ke-10 tu macam mana? Kita boleh tahu juga. Tak tahu. Kadang-kadang dalam usaha 1 ekar tu tuan-tuan, pada diri kita sendiri pun kita tidak tahu. Banyak benda kita tidak tahu. Tak tahu, tak nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, jangan kamu fikir perkara itu ada pada Allah. Mana apabila Allah Taala cipta sebesar-besar ni tuan-tuan, sehingga benda-benda yang halu-halu kecil-kecil tu Allah Taala tidak nampak. Sebab tu kita sering kali tuan-tuan tengok ayat-ayat seperti ini dalam Quran. Apabila Allah Ta'ala mencipta tentang ayat kudrah, kita panggil ayat kudrah, ayat tentang kebesaran Allah yang Allah Ta'ala zahirkan dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah sentiasa menutup ayat tersebut dengan sifat dia. Seperti ini, ya. Jangan manusia fikir itu alam yang besar ini kan, menyebabkan Allah Ta'ala ni tidak tahu perkara-perkara yang kecil ataupun perkara-perkara yang remeh. Jadi dianggap oleh manusia dia remeh-temeh. Tidak. Sebab tu Allah bagi tahu, dialah yang maha mendengar. Kan? Sebab sebahagian daripada makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta ni, dia ada suara. Bukan jenis tak ada suara, ada suara. Kan makhluk Allah ni banyak tuan-tuan. Kalau jenis macam pokok tak ada suara, tak ada suara. Dia jenis duduk setempat begitu, lepas tu tumbuh begitu, tak ada suara. Kan? Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala cipta makhluk lain, dia ada suara. Suara macam-macam pula jenis suara. Tidak sama tuan-tuan. Suara saya ni segala, untuk manusia saja macam-macam jenis suara kan. Pelik tuan. Cuba kita fikir, Allah SWT ni memang hebat sungguh tuan-tuan, dia cipta. Tidak sama untuk manusia dah. Kalau kita katakan dalam keluarga kita sajalah 5 orang, suara tu sama ke tuan-tuan? Tak sama, suara saja. Kan? Ada yang serak, ada yang suara sedap. Sedap tak sedap tuan-tuan, sampai kalau kita dengar tu terpegun kita. Kan? Kehebatan yang Allah Ta'ala bagi pada makhluk. Ada tuan-tuan. Suara Nabi Daud disebut dalam hadis. Kan? Hebat tu semua tu, suara Nabi Daud. Sedap sangat. Kita kalau sekarang ni tuan-tuan, siapa dia suara paling sedap? Siti Nurhaliza ke siapa dia tuan-tuan? Dia kata suara sedap. Kan? Allah Ta'ala cipta. Lepas tu kita kata suara macam tu kesan sedap. Tidak juga. Jenis serak tuan-tuan, serak basah. Salim Ikhlim tu kan. Tu suara tu tuan-tuan. Siapa dia ada sekarang? Boleh. Kan? Jenis tinggi, jenis rendah, jenis serak basah. Saya ni bukan serak basah, serak kering. Sebab tu lebih naik macam serak macam macam-macam jenis suara. Tu Allah Ta'ala cipta.
Ya, Allah Taala cipta. Patut jenis yang bisik untuk manusia saja, jutaan jenis manusia tuan-tuan. Patut kalau suara perempuan, suara perempuan dengan suara lelaki sama ke? Tak sama. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kawan saya, dia boleh jatuh cinta kepada isteri dia sebelum dia kahwin tu. Kerana apa? Bukan kawan saya, kawan kepada kawan saya. Kan? Kerana dia dengar suara perempuan tu seronok sangat. Sedap dia kata. Tak tengok muka lagi. Kan? Duduk dengar hari-hari, akhir-akhir bagi tahu ayah pergi pinang anak. Apabila cek rupanya anak tu dengar suara sedap, pakai puduk, tak mahu tengok muka. Dia kira suara tu sedap. Kan? Dia kira suara tu sedap. Tak tengok muka pun tak apa. Boleh jatuh hati seseorang tu. Sebab ada setengah-setengah orang ni tuan-tuan, dia suka kepada suara, dia boleh terpengaruh dengan suara. Rupa uduh tak apa. Kan? Rupa ni uduh sangat, tapi tak apa, yang penting suara. Kan? Daripada situ dia dengar menyanyi, dia rasa seronok sangat dengan suara tersebut. Kan? Sebagai orang macam-macam lah tuan-tuan suara dia ni. Waktu kita ni ada suara emas. Kan? Bukan sekadar rupa. Kadang-kadang TV kan. Mana kita sekarang ni bukan kita nak tengok rupa, nak tengok suara. Suara tu nak tengok. Rupa-rupa ni kan. Tapi ada juga yang cuba kita tengok tuan-tuan dalam filem Hindustan kan. Filem Hindustan tuan-tuan biasa tengok filem Hindustan. Kan. Kita tengok biasanya tu kalau yang perempuan ni dia menyanyi, tak kira siapa belakang suara tu. Kan. Suara tu tuan-tuan. Siapa ada nama kita tidak kenal kan. Ada kenal tu.